kita dah nak masuk syllabus form 2. Okay, so saya brief sikit lah syllabus form 2 Okay, syllabus form 2 ada 13 topik. InsyaAllah biasanya sempat je kelas untuk habiskan 13 topik dalam masa tempoh setahun tu. Sebab kita mula awal sikit kan. Okay, untuk bab 1 dia tak susah. Bab 2 susah sikit. Bab 3 senang. Bab 4 poligon tak susah juga. Bulatan pun tak susah. Bentuk dan geometri bab 6 tak perlu hafal pun formula. Cuma kena fahamkan bentuk tu apa dan nak guna formula yang mana satu. Koordinat pun senang. Graf fungsi pun senang. Laju dan pecutan pun senang juga. Kecerunan ni pun saya boleh gabungkan dengan laju. Transformasi isometri ni sedikit susah sebab kena tengok gambar tu bergerak macam mana. Sukatan kecenderungan memusat tak susah dan kebarangkalian pun tak susah. So boleh dicakap boleh cakap lah. Yang bab yang agak susah sikit lah, tough sikit untuk awak. Bab 2 dan juga bab 11. 2 bab sahaja yang awak akan rasa, bagi saya lah, akan rasa sedikit challenging lah. Sebab bab tu awak kena faham betul-betul. Yang lain ni insyaAllah boleh buat je sebenarnya. Tak ada masalah pun. Formula tak banyak dan juga formula pun biasanya diberi lah. Okay. So hari ni kita akan mulakan dengan bab 1, tingkatan 2, pola dan rujukan. Ataupun bahasa Inggerisnya number and pattern. Okay. Share screen. Macam biasa dah kan? Kita kena tulis nota lah. Saya biasa memang buat nota. Okay. So kita mula dengan bab 1. Pola dan rujukan. Okay. So dalam pola dan rujukan ni, kita nak tahu apa yang berlaku pada seterusnya. Contoh kan, kita jalan-jalan, apa yang berlaku seterusnya? Adakah kita terus berjalan ataupun terjatuh ke apa ke kan? Tapi ini melibatkan nombor dan bentuk. Pola dan rujukan ni maksudnya kita boleh predict ataupun kita boleh buat andaian. Apa yang berlaku pada nombor yang contoh nombor yang ke-30 macam tu. Nombor yang ke-18, apa yang berlaku pada nombor tu. So untuk tahu apa yang berlaku pada satu nombor tu, satu kita cakap garis nombor pun boleh, ataupun situasi nombor tersebut kan. So apa yang berlaku pada situasi tersebut ataupun nombor-nombor itu di masa akan datang dengan menggunakan pola dan rujukan. So dalam pola dan rujukan ni, kita ada 3 subtopik. Yang pertama pola, yang kedua rujukan dan yang ketiga gabungan iaitu pola dan rujukan. Okey, so kita kenal dulu apa maksud pola dan rujukan. So pola ialah satu aturan ataupun corak nombor. Maksudnya kita tengok nombor tu, oh dia ada pola lah. Macam tu. So apa maksud ada pola tu? Contohnya macam gini. Okay, tengok. 2, 4, 6, 8, 10. Adelia, apa yang awak nampak dekat nombor 2, 4, 6, 8, 10 ni? Adelia? Ya. Apa yang awak nampak dekat nombor 2, 4, 6, 8, 10 ni? Nampak macam seperti nombor genap. Set nombor genap. Okey, daripada 2 nak dapatkan 4 macam mana ya? 2 tambah 2. Tambah dengan 2. Tambah 2 dapat 4. Daripada 4 nak dapat 6 macam mana ya? Tambah dengan 2. Tambah dengan 2. Daripada 6 nak dapat 8? Tambah 2. Tambah 2. Daripada 8 nak dapat 10? Tambah 2. Tambah 2 juga. So nampak. Nombor ni sekarang semuanya tambah 2. Sini tambah 2, sini tambah 2, tambah 2, tambah 2. So pola dia ialah, so ayat dia, di pola ni ada ayat tau. Ayat dia, pola nombor, pola dengan menambah 2 pada nombor sebelumnya. So basically awak akan tukar dekat sini lah. Menambah 2 ke, mendarab 2 ke, menolak 2 ke pada nombor sebelumnya. Pada nombor sebelum dia. So itu je. So bila awak nampak ni kan, dia tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan. Maksudnya nombor tu ada pola. Iaitu pola dia tambah 2. Sentiasa konsisten lah kita panggil. Kalau satu nombor tu tambah 2, sampai ke akhir lah tambah 2. Macam tu. So pola ini digunakan untuk tahu
nombor seterusnya. Apa yang berlaku pada seterusnya? Sekejap ya. Cikgu boleh minta link tak? Saya nak share link kat kawan awak ni. So itulah berlaku pada pola nombor. So untuk kita tahu nombor tu ada pola ke tak ada, nombor tu ada pola ke tak ada, dia kalau dia tambah 2 semua ataupun darab 2 semua ke apa-apalah maksudnya sama, dia ada pola. Okey, contoh saya bagi contoh lain. Alright, so saya bagi contoh kat sini Contoh nombor saya bagi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey. Ada pola ke tak ada pola? Darwish. Ada? Apa dia pola dia Darwish? Tambah 2. Tambah 2 juga. Nampak? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. So itu yang ada pola. Okey, kita tengok nombor yang tak ada pola. 1, 2, 5, 8, 9. So ini contoh nombor tak ada pola kan? 1 nak pergi 2, tambah 1. 2 nak pergi 5, tambah 3. 5 nak pergi 8, tambah 3. 8 nak pergi 9, tambah 1. So ini dikategorikan sebagai nombor yang tak ada pola lah. Ni kira kan macam ada pola lagi. Sekejap saya tambah satu lagi nombor 10. Tambah 1. So nampak tak dia punya ni tak cantik. 1. Lepas tu 3. 3. Lepas tu 1 balik. Lepas tu 1 balik. So dia kira tak cantik. Tapi kalau dia buat contoh saya tulis yang lain kat bawah ni dia boleh jadi pola yang berselang tau. Contoh saya buat 1, tambah 1, tambah 3, tambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 3. Boleh. Sebab pola tu berulang. Maksudnya ini sekali round, ini round yang kedua. Round yang pertama 1, 3, 3. Masuk round yang kedua pun sama 1, 3, 3. Masuk round yang ketiga pun sama 1, 3, 3. So itu tapi yang macam ni jarang-jarang lah berlaku. Tapi pernah berlaku ada soalan yang macam ni. Tapi mostly hanyalah pada bentuk lah. Pada nombor dia jarang-jarang berlaku. So itulah maksud pola. Siapa yang tak faham maksud pola tu apa? Okey tak? Faham tak maksud pola tu apa? Okey tak? Okey tak? Saya lag ke? Okey. Saya lag ke Azria? Tak. Tak Okey. So itulah maksud pola. Pola dia akan ada satu perubahan yang sama. Senang cerita perubahan lah. Kalau daripada awal tambah 2 sampailah ke bila-bila dia tambah 2. Itu maksud polanya. Kalau nombor tu ada pola, maksudnya dia akan ada jujukan. So pola dengan jujukan ni dia berkait. Tapi kita akan jumpa pola dulu, baru kita jumpa jujukan. So tadi pola suatu aturan corak ataupun corak nombor kan. So jujukan suatu susunan nombor atau objek mengikut pola tertentu. So untuk satu-satu nombor tu menjadi jujukan, dia wajib ada pola. Tak kisahlah bentuk ke nombor ke, dia wajib ada pola. Kalau tak ada pola, maksudnya dia bukannya satu jujukan. Okay, faham Pola, susunan yang tambah-tambah-tambah tu. Tapi kalau untuk jadikan dia jujukan, dia akan tanya soalan akan tanya. Sama ada jujukan, nombor ini jujukan ataupun bukan. So kena tengok. Dia ada pola ke tak ada pola? Kalau ada pola, barulah boleh tick. Ya, dia adalah jujukan. Kalau dia tak ada pola, maksudnya dia bukan jujukan. Gitu. Alright. So itulah pola dan jujukan. So kita pergi kepada pola dulu. Tadi kita dah brief sikit kan. So dah nampak dah. Pola tu mesti dia akan ada susunan yang cantik. Kalau mula daripada tambah 2 sampai akhirlah tambah 2. Kalau darab 2 sampai akhirlah darab 2. So sekarang saya nak ajar kita ada 3 jenis pola yang kita kena belajar dalam syllabus kita. Okey. Pola yang pertama ialah korang nak salin dulu tak ni? Salin dulu lah sekejap. Saya bagi masa sikit. 2 minit. Salin dulu. Sebelum saya pergi seterusnya. Salin sekali ayat warna hijau tu tau. 2 minit
Okay, 3 perusahaan lagi. Okay, tak apa. Nanti yang tak sempat salin tu nanti salin kat recording eh. Okay. So kita dah habis dah. Ingat, pola ada susunan nombor. Kalau jujukan wajib ada pola. Kalau tak ada pola maksudnya dia bukan jujukan. So apa-apa yang penting dulu kena cari pola dulu. Kalau tak ada pola maksudnya dia bukan jujukan. Kalau ada pola barulah dia jadi jujukan. Jujukan tu maksudnya teratur lah gitu. Okey. So kita ada 3 jenis pola. Yang pertama ialah nombor Fibonacci. Yang kedua segitiga Pascal dan yang ketiga pola nombor. Okey. So kita mula dengan nombor Fibonacci. Okay, nombor Fibonacci ni saya macam explain sikit lah apa benda nombor Fibonacci. Okay, nombor Fibonacci ni dia adalah satu nombor yang perfect lah senang cerita. Kalau okay, awak boleh tengoklah dekat video apa IG Ajar, Abang Ajar kalau awak ada follow lah kan. Dia ada cerita pasal nombor Fibonacci. So nombor Fibonacci ni adalah nombor yang cantik. Dia bulat, dia tak akan berakhir sampai bila-bila. So itulah nombor Fibonacci. So nombor Fibonacci ni apa? Dia akan, kita tengok ni nombor Fibonacci kan. Dia bermula dengan 2, dia boleh jadi bermula dengan berapa-berapa je. Tak kisah tau, saya mula dengan 2, yang paling kecil lah. So 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kalau awak tengok nombor ni, awak akan nampak macam tak ada pola. Sebab apa? 2 nak jadi 3, tambah 1. 3 nak jadi 5, tambah 2. 5 nak jadi 8, tambah 3. 8 nak jadi 13, tambah berapa? 8 nak jadi 13. Tambah berapa? Pula je lah. Tambah 5. So 3, 21. Tambah 8. So nampak tak dekat sini nombor dia teratur. So kalau kita sekali tengok kan, bukan pola lah ni senang cerita kan. Sebab nombor dia tak sama. Tadi saya cakap pola mesti sama kan. Tapi dia terkelas kepada 3. Yang 1 dengan 2 ni dia macam special case sikit. Biasanya dia akan tanyalah dalam periksa. Okay. So nombor Fibonacci ni apa yang specialnya? Okay, tadi saya buat ayat dia menambah pola dengan menambah 2 pada nombor sebelumnya kan. So untuk nombor Fibonacci, ayat dia macam gini. Hasil tambah 2 nombor sebelumnya. So hasil tambah 2 nombor pada sebelumnya. Contoh kan. So 2 tambah dengan 3 jadilah 5. Macam tu. Lepas tu kita tengok pula. 3 tambah 5 jadilah 8. Nampak tak? Hasil tambah 2 nombor sebelum dia. So untuk jadi 8, nombor yang sebelum dia berapa? 3 tambah 5. 2 nombor sebelumnya. Kita tengok lagi. 5 tambah 8. Jadilah 13. Macam tu. Lepas tu, kalau 8 tambah 13, jadilah 21. So itulah maksud nombor Fibonacci. Dia akan jadi hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Awak akan jumpa tak dalam soalan? Jumpa. Nanti dia akan tanya. Nyatakan jujukan bagi nombor tersebut. Ataupun nyatakan pola bagi nombor tersebut. So kena tulislah ayat ni. Hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Macam tu. So itu nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ni kita boleh create dia. Maksudnya kita boleh tahulah seterusnya apa. So contoh kan saya tulis nombor macam ni. So itu yang contoh pertama kan. So contoh kedua, katalah saya buat macam ni. 9
12. So nak tahu nombor seterusnya? 9 tambah 12. So jadilah 21. Nak tahu nombor seterusnya? 21 tambah 12. Jadilah 33. Mesti tambah 2 nombor untuk dapatkan itu. Lepas tu tambah lagi 2 nombor. Lepas tu tambah lagi 2 nombor. Mesti tambah 2 nombor sebelumnya. So 33 tambah 21 dapatlah 54. So itulah maksud nombor Fibonacci. Okay, clear tak? Clear tak? Ada soalan tak sampai nombor Fibonacci ni? Boleh Okay, semua masih okay lagi Alright, kalau ada soalan terus tanya. So itu nombor Fibonacci yang pertama. Ingat, hasil tambah 2 nombor sebelum dia. So dia memang tak ada pola yang betul-betul okay, tambah 2, tambah 3. Tak, dia akan tambah 2 nombor sebelumnya. 2, 2, 2, 2. Gitu. Okay, seterusnya kita akan tengok segi 3 Pascal. Ni awak kena lukis sekejap lagi. Saya bagi masa sikit. Saya kongsi dengan Hazrik je. Okay. Jangan bergaduh pula. Okay. So segi 3 Pascal. Yang pertama sekali yang awak perlu tahu, rules dalam segi 3 Pascal, dia punya peraturan lah kan. Peraturan yang pertama adalah nombor 1 dikeliling. Apa maksud nombor 1 dikeliling tu? Ni nombor 1 tau. Nombor 1. So maksud dikeliling tu macam ni. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nombor 1 tu mesti dekat keliling kiri, kanan dan atas. Kiri, kanan dan atas. Bawah tak Kiri, kanan dan atas. So kalau contoh ada lagi satu kotak bawah ni, macam ni. So tambahlah lagi satu bawah tu. Ni saya buat 2, 4, 5 baris je. So dia boleh jadi banyak baris bergantung kepada soalan tu lah nak tanya macam mana. Okay, so ini segitiga Pascal. Mesti dalam bentuk segitiga. Dia takkan berubah jadi bentuk lain. Nama pun segitiga Pascal kan. Bukan Pascal askar tu ni segitiga Pascal nama dia. Okay, so macam mana nak buat pola untuk segitiga Pascal? Awak akan tambah 2 nombor yang dekat dengan garisan. Okay, contoh kan, ini 1 kan, ini 1. Saya tak tunjuk pula. So ini 1, ini 1, ini 1. So 1 tambah 1 dia akan jadi 2. Gitu. Lepas tu 2 tambah 1. So jadilah 3 bawah ni. So ini pula 2 tambah 1 jadi 3. Lepas tu yang ni pula 3 tambah 1. So jawapan dekat sini jadi 4. Yang ni 3 tambah 1 jadi 4. So yang tengah-tengah ni 3 tambah 3 jadi 6. So itulah maksud segitiga Pascal. Awak akan tambah nombor sebelah-sebelah tu akan dapat bawah dia. Tambah nombor sebelah dapat bawah dia. Tambah nombor sebelah dapat bawah dia. Gitu. Faham tak? Clear tak semua? Sampai sini. Kalau clear buat macam ni, Okay. Kalau ada soalan tanya terus tau. So itu kita dah belajar 2. Yang pertama, nombor Fibonacci dan yang kedua segitiga Pascal. Okay. Yang seterusnya, pola nombor. So pola nombor ni dia boleh jadi macam-macam. Tadi kita tahu kat atas ni tambah je kan. Tambah 2 lah. Tambah 2 juga kan. So itu basic lah. Tambah 2. So sebenarnya pola nombor ni dia boleh jadi 4 benda. 4 ke 6 benda lah sebenarnya. Okay. So apa benda yang 6 benda tu? Sekejap Okay. So saya bagi tahu siap-siap Pertama sekali, bila nak buat pola nombor ni, nak tahu dia punya pola dia berapa. Pertama sekali awak kena tengok nombor tu tertib menaik. Ascending order lah kalau bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia. Ascending order ataupun descending order. Yang kedua, tertib menurun. Kalau tertib menaik maksudnya nombor tu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. So makin naik kan. Kalau tertib menurun makin lama makin kecil macam tu. So bila nombor tu menaik, maksudnya apa? Dia boleh jadi 3 kemungkinan saja. Yang pertama, tambah. Yang kedua,
darab. Dan yang ketiga, kuasa 2. So 3 kemungkinan kebiasaannya yang kita guna. Biasanya guna tambah dengan darab je lah. Kuasa 2 ni ada juga tapi jarang-jarang berlaku. Untuk silibus awak lah. So bila kita tengok dia menaik je, oh mesti boleh jadi 3 benda ni. Tambah, darab ataupun kuasa 2. Tapi bila dia menurun, kita akan boleh detect dia sebagai tolak, bahagi ataupun punca kuasa. So ada 3 benda. So kalau nombor tu makin besar inilah tambah, darab, kuasa 2. Makin besar. Kalau nombor tu makin kecil, dia boleh jadi tolak, bahagi dan punca kuasa 2. Makin kecil. So ada 6 benda ni lah. Biasanya yang keluar 4 je. Tapi saya tambah lagi 2 sebab ada juga keluar soalannya kadang-kadang. Dalam periksa ada juga saya dah jumpa dalam paper. Boleh jadilah. Okay. So boleh tak? Okay semua? Okay, so boleh tulis dulu. So itu je pola. Jadi kita buat latihan sikit. Okay, so saya bagi masa lama sikit dah ni. 5 minit untuk salin ya. Sebab segitiga tu kena buat cantik sikit tau. Nanti korang tak nak baca kalau buruk. Saya bagi sampai masa pukul 9. Dia elok Tak faham boleh tanya. Slide ke atas sikit. Sekejap je. Okay, cepat. Korang boleh zoom kan saya punya screen. Okay, saya ke bawahkan dia. Apa dah siap angkat tangan Yang Farish dah siap. Okay, kejap lagi saya terangkan. Tulis dulu. Jadi saya terangkan sekali lagi, okay?
Dah siap angkat tangan ya. Jangan turun lagi tangan. Saya nak tengok. Cepat sikit 2 minit lagi. Saya tak salin tahu sebab saya tengah kereta. Okey, tak apa. It's okay. Tapi nanti salin ya. Cepat-cepat. Lagi 2 minit. 2 minit setengah je ni. Lagi yang tak siap ni. Sembilan orang angkat tangan. Dah siap angkat tangan ya. Okey. Saya nak buka kat sini kejap. Untuk bab 1, bab 2. Okay. Biar dia download sekejap. Alright. So saya terangkan sekali lagi Buka kamera. Okey. Kena ingat dalam topik pola. Saya nak lower all hand dulu. People, lower all. Tak ada kena pula. Alright. So dalam bab 1, pola dan jujukan kena tahu apa. Yang pertama pola. Pola tu apa dia? Pola tu satu orang cakap aturan nombor dah kan. Apa yang berlaku pada akan datang. Tapi bila ada pola, automatik ada jujukan. Tapi apa yang menjadikan jujukan tu? Pola tu. Kalau tak ada pola, maksudnya nombor tu bukan jujukan. Macam tu. Okay. Ni. Satu aturan, kalau jujukan tu satu susunan nombor yang ada pola tertentu. Tak ada pola maksudnya dia bukan jujukan. Nanti ada soalan tau yang tanya awak, dia pola ke bukan? Nanti kita tengok dalam buku teks dalam buku latihan ni, dalam buku fokus ni. Okey. So bawah pola kita ada 3 benda. Yang pertama nombor Fibonacci, yang kedua segitiga Pascal, yang ketiga pola nombor. So kita pergi sekali lagi kepada nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci ni adalah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Kalau awak tengok sepintas lalu kan, apa pola dia? Macam tu kan. Maksudnya macam tadi yang atas ni kita nampak pola dia. Oh tambah 2 ni tambah 2 ni tambah 3 ni. Boleh nampak kan. Tapi kalau nombor Fibonacci, kita tak akan nampak pola dia betul-betul melainkan kita tambah 2 nombor sebelum. Contoh, untuk dapat 5 ni sebenarnya 2 tambah 3. Jadilah 5. Gitu. Lepas tu untuk dapatkan 8 ni sebenarnya 3 tambah 5. Jadi 8. So itulah maksud hasil tambah 2 nombor sebelum dia. So nampak 8 kan? Dia akan mula, biasa kita akan mula daripada depan lah. Okay, dia bagi 2 nombor je. 2, 3, 5. Biasa dia akan bagi 3 nombor lah untuk bagi tahu nombor tu nombor Fibonacci ataupun 4 nombor. Kita tengok, 2, 3, 5 ni. Ni nombor Fibonacci sebab apa? 2 tambah 3 sama dengan 5. Lepas tu 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Kalau pola nombor biasa, dia akan tambah ataupun darab ke bahagi nombor yang sama saja. Tapi nombor Fibonacci tak. Dia punya ayat ialah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Mesti tambah 2 nombor sebelumnya. Gitu So itu nombor Fibonacci.
Okey. So saya terang sekali lagi, segi 3 Pascal. Okey, segi 3 Pascal boleh jadi soalan akan bagi kat awak kosong saja segi 3 tu. Dia suruh awak buat sendiri ataupun dia bagi sikit-sikit dia suruh awak penuhkan kan. So untuk segi 3 Pascal ni, syarat yang pertama, satu-satunya syarat lah sebenarnya, ialah nombor 1 duduk dekat atas dan sekeliling kiri dan kanan. Nampak tu saya tulis. Semuanya nombor 1. Atas, kiri, kanan tu semuanya nombor 1. Sebab itu memang syarat untuk segi 3 Pascal. Mesti nombor 1 duduk dekat sekeliling kiri, kanan dan atas. So untuk dapatkan tempat-tempat kosong tu, dia adalah hasil tambah 2 nombor yang atas tu. So contoh nak dapatkan 2 tu kan. 1 tambah 1 jadilah 2. So ini 2 tambah 1 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 1 jadi 4. 3 tambah 3 jadi 6. 3 tambah 1 jadi 4. So itulah nombor segi 3 Pascal. Asalkan cukup syarat dia yang nombor 1 tu, pasal nombor 1 tu, so tak ada masalah dah lah. Boleh je buat terus. Macam tu. Okay, boleh So yang ketiga, pola nombor, kita kena tengok dulu susunan dia. Menaik ke menurun. So basically untuk tengok pola nombor ni, pertama sekali awak kena tahu dulu, dia bagi pola yang mana satu. Nombor Fibonacci ke, segi 3 Pascal ke, pola nombor biasa. So kena tahulah antara 3 tu yang mana satu dia bagi. Dengan buat apa macam mana? Tengok dulu nombor tu. Pertama sekali tengok, menaik ke menurun. Kalau menaik ataupun menurun, kita try pola nombor biasa dulu. Kalau pola nombor biasa tak jumpa, maksudnya dia nombor Fibonacci ataupun nombor segi 3 Pascal. Tapi segi 3 Pascal ni memang dia akan beri dalam bentuk segi 3. Dia tak akan bagi nombor yang ada koma-koma tu. Dia tak akan bagilah. Nama pun segi 3 Pascal kan. Mesti duduk dalam segi 3. Okay, boleh? Okay. Semua? Alright. Okay, so kita akan tengok sama-sama. Okay, so kita akan tengok praktis 1.1 dulu. Okay, so dia cakap apa? Kenal pasti dan perihalkan nombor bagi, kenal pasti dan perihalkan pola bagi set nombor berikut. Maksudnya kita nak tahu pola dia berapa. Nak tambah berapa ke, nak darab berapa ke kan. So kita tengok dulu. 4, 20, 100, 500. So saya tulis dekat sinilah bagi nampak besar sikit. 1.1 1. Okay. So nombor dia 4, 20, 100, 500. 4, 20, 100, 500. Okay, pertama sekali tengok. Nombor tu makin besar ke makin kecil? So dekat sini kita dah nampak dah dia makin besar. So kalau makin besar ada 3 saja pilihan. Sama ada dia tambah, darab ataupun kuasa 2. 3 pilihan saja yang awak ada tau. Yang lebih-lebih tu biasanya tak ada. Tak kisahlah darab berapa ke tambah berapa. So tambah, darab dengan kuasa 2. So untuk cari sama ada dia tambah, darab ataupun kuasa 2, awak kena terbalikkan. Contoh, 20 kan? Daripada 4 nak jadi 20. So kalau sini tambah, bawah dia mesti akan jadi tolak lah kalau kita terbalikkan. So kita pun try buat. Okay, 20 tolak 4. So jadilah tolak 16. So kalau bawah tolak 16 sebenarnya atas pun tambah 16. Lepas tu try pula. 100 tolak 20. So dapatlah tolak 80. So sampai sini kita dah nampak dah. Oh, ini bukannya satu pola lah. Sebab apa? Dia tak sama. Maksudnya tambah tak boleh pakai lah. Sebab dia tak sama kat sini. Saya buat warna merah. So tambah tak boleh pakai lah. Sebab kat sini tak sama. Satu tolak 16, satu lagi tolak 80. So nonsense lah, tak boleh. Pola mesti sama. So itu yang pertama. So kita pun try tadi. Tak boleh. Sebab dia kalau kita tolak maksudnya kita terbalikkan. Kita mesti terbalikkan tau untuk nak cari. Terbalikkan kita tak akan dapat yang sama. So kita try pula darab. So kalau belah atas ni kita akan buat darab. Belah bawah ni kita akan buat jadi bahagi. So try lah 20 bahagi 4. So kalau bahagi kita dapat bahagi 5.
Kita try lagi. 100 bahagi 20. So dapat bahagi 5. So 500 bahagi 100 dapat lagi bahagi 5. So maksudnya pola dia betul lah darab 5. Untuk cari sahaja kita akan terbalikkan, tapi nak tulis jawapan kita akan kedepankan balik. Sebab kita baca daripada kiri ke kanan kan. Kalau kanan ke kiri tu bahasa Arab lah. Ni bukan bahasa Arab. So macam tu cara buat dia. So saya tak padam lah bawah ni. Nak bagi awak faham apa dia saya buat. Ini darab 5. Okey. So cara tulis ayat dia, set nombor bermula dengan 4 dan mendarab 5 untuk setiap nombor berikutnya. So itu ayat dia. Sebenarnya saya bagi tahu bila cikgu awak tanda paper, dia tak ada pun beria sangat nak ayat sepenuh-penuh ni. Dia akan ambil apa? Yang pertama, dia nak tahu bermula dengan siapa dan apa dia pola dia. Mendarab 5 untuk setiap nombor yang berikutnya. Kalau tengok ayat saya dekat atas tadi, dekat atas pula dah. Yang dekat sana tadi, dekat nota tu, saya tulis apa? Pola dengan menambah 2 pada nombor sebelumnya. Nampak tak? Sebenarnya ayat dia nak pendek je. Cuma yang ni tambah sikit bermula dengan apa. Sebenarnya tak perlulah macam panjang sangat. Yang penting bermula dengan apa dan apa pola dia. Itu je 2 nombor yang dia nak tahu. 2 benda lah isi yang dia nak tahu. So bermula dengan apa, bermula dengan apa dan apa pola dia. So bermula, saya tukar warna lain. Warna biru lah. So bermula dengan apa dan pola dia. So itu sahaja yang kita perlukan dalam ayat kita. Kalau seandainya awak tak ingat ayat ni, tak apa, tulis je. Okey, nombor ini bermula dengan berapa-berapa dan menambah 5 untuk mendapatkan nombor berikutnya. Ataupun menambah 5 pada nombor sebelumnya. Macam tu je. Tak payah nak detail-detail sangat. Kalau tidak nanti sibuk fikir ayat tapi pola dengan permulaan tu jadi salah. Okey, boleh tak? Faham tak? Faham tak? Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Okey, boleh lagi semua Ingat. Pertama sekali tengok. Dia makin besar ke makin kecil. Kalau makin besar maksudnya boleh jadi tambah, darab dan juga kuasa 2. Sebab nombor tu makin besar makin besar. Darab makin besar. Tambah makin besar. Kuasa 2 nombor tu akan makin besar. So hanya ada 3 pilihan sahaja. So untuk dapatkan siapa yang betul, kena try and error lah. Dia awak tak boleh dapat cak. Wah dapat terus. Nombor kecil-kecil 2, 4 dan 8 boleh dapat lah tambah 2 kan. Tapi kalau nombor yang besar, ini nombor tak besar lagi. Tapi kalau awak jumpa soalan yang nombor besar, awak kena try and error. Perlu ke tulis macam ni? Tulis untuk draft sahaja, kira guna calculator. Tak payah beria sangat nak kira satu-satu. Cuba dulu kira, ni darabkan makin besar, tambah makin besar kan. So tadi saya tolak kan. Oh tolak tak dapat sama. Tolak 80, tolak 16. So itu bukan pola lah sebab tak sama nombor dia. Okay boleh So itu soalan A. So set nombor bermula dengan 4 dan mendarab 5 untuk setiap nombor berikutnya. So untuk yang A. Okay sekarang ni kita tengok B pula. Kalau ada soalan tanya So B soalan dia 1, 3, 4, 7, 11. 1, 3, 4, 7, 11. So pertama sekali saya cakap apa? Tengok nombor tu makin besar ke makin kecil. So sekarang ni kita nampak dia makin besar. So boleh jadi dia tambah darab ataupun kuasa 2. Kita pun try tambah dulu. 1 tambah 2 jadi 3. 3 tambah 1 jadi 4. 4 tambah 3 jadi 7. So kat sini dia dah bukan
pola. Nampak? Ini saya boleh lah buat tambah terus sebab kecil kan. Tapi kalau nak dapat ni, 3 tolak 1, tolak 2 lah. 4 tolak 3, tolak 1. 7 tolak 4, tolak 3. Sama je. Cuma yang ni nombor kecil kita boleh assume lah siap-siap macam tu. Ni pakai calculator je. Nanti awak kira. Okay. So kita tengok, pola dia tak sama lah. So maksudnya tambah bukan. Try darab pula. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, dah bukan 4 dah. 3 darab 3, 9. So darab tak boleh pakai. Try kuasa 2 pula. Pun tak boleh pakai lah. 1 kuasa 2, 1. Tapi nak jadi 3 tak boleh. So bukan kuasa 2. So bila tak ada pola tu, jarang tak ada. Maksudnya jarang lah keluar Fibonacci dengan Pascal ni. Biasanya dia akan pola juga tau. So bila jarang macam ni, so kita try pakai Fibonacci dulu. So Fibonacci apa dia? Hasil tambah 2 nombor sebelumnya. So kita pun try. Ingat pola ni memang kena try and error. Lagi banyak awak buat latihan, lagi cepat awak dapat. Oh, ni sebenarnya macam ni. Ni macam ni. Gitu. So 1 tambah 3 jadi 4. Betul? 3 tambah 4 jadi 7. Betul? 4 tambah 7 jadi 11. So nampaknya kat sini kita memang nampak dia adalah nombor Fibonacci. Sebab dia adalah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. So tulis ayat dia. Set nombor bermula dengan 1 dan menambah 2 nombor sebelumnya untuk pening pula ayat ni. Set nombor bermula dengan 1 dan nombor berikutnya ditambah dengan 2 nombor sebelumnya. So sebenarnya keyword dia kat sini bermula dengan siapa dan apa dia pola dia? Menambah dengan 2 nombor sebelumnya. So ini adalah nombor Fibonacci. Gitu. Boleh tak? Faham tak? Korang faham tak saya ajar apa? Okey tak? Boleh. Boleh Kalau tak faham cakap tau. Okay, so itu nombor 1 tadi kita dah tahu darab 5. Yang B, contoh soalan nombor Fibonacci. Okey. Seterusnya kita tengok C pula. C. Okey, C. Ni jarang-jarang berlaku 28, 16, 64. Tak adalah tak pernah berlaku. Pernah je soalan dia keluar. 28, 16, 64. 16, 64, 128. Saya rasa tu tak. Okey. So kat sini kita try dulu. Tengok dia makin besar ke makin kecil. So tengok nombor makin besar. So dia boleh jadi tambah, darab ataupun kuasa 2. Ataupun nombor Fibonacci ke segitiga Pascal lah macam tu. Tapi jarang-jarang lah segitiga Pascal dengan Fibonacci. Segitiga Pascal mesti dalam segitiga. Dia takkan duduk luar nombor macam ni Okey, so 2, 8, 16, 64, 128. So untuk cari tambah berapa, kita pusing balik. So 8 tolak 2. So jadilah tolak 6. 16 tolak 8, jadilah tolak 8. 64 tolak 16, tolak 48. Okey, saya cadangkan setiap kali jumpa soalan macam ni, tolong try sekurang-kurangnya untuk 4 nombor. Sebab dia boleh jadi berselang-selang. Ni contoh soalan berselang lah, saya beritahu siap-siap. So contoh ini kan, 6, 8, 48. So 3 nombor yang berbeza kan. So confirm out lah senang cerita. Dia tak ada sampai 3 selang-sedi lah. Susah sangat nanti untuk korang. So maksudnya tambah dah salah. Sebab apa? Bila awak tolak dapat nombor yang berbeza-beza.
So tambah dah salah. So kita try darab pula. So kalau darab, patah balik jadi bahagilah. So 8 bahagi 2, 4. So maksudnya atas ni akan jadi darab 4. So 16 bahagi 8 dapat 2. So sini darab 2. So 64 bahagi 16. So sini maksudnya darab 4. Lepas tu 128 bahagi 64 dapatlah sebenarnya ini darab 2. Ni saya dapat macam mana darab 2 ni? Saya bahagi, saya patah balik je. Saya patah balik untuk dapatkan apa sebenarnya dia punya nombor tu. So kat sini kita nampak kan? Mula dengan 4, 2, 4, 2. So kat sini kita nampak pola dia sebenarnya berselang-seli. Dia masih ada pola, cuma pola dia berselang-seli. So cara tulis dia, zoom sikit nanti tulis yang buruk. Set nombor bermula dengan 2 dan didarab 2 dan 4 secara berselang-seli untuk mendapatkan nombor berikutnya. Gitu je. So keyword dia bermula dengan berapa dan pola dia didarab dengan 2 dan 4 secara berselang-seli. So boleh jadi macam tu. Tapi jarang-jarang berlaku lah soalan ni dalam periksa. Kalau cikgu baik hati, dia tak buat sangatlah soalan macam ni. Sebab takut korang salah. Biasanya soalan pola dan jujukan ni berbentuk direct lah sebenarnya. Jarang-jarang lah macam ni. Bukan tak ada cuma jarang-jarang berlaku. Okay. Boleh tak? Boleh sampai sini? Siapa ada soalan? Angkat tangan. Saya kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So siapa yang tak ada buku tu boleh salin tadi soalan yang tadi ni saya bagi dah kan. So boleh salin sikit soalan ni terus tulis jawapan bawah dia. Dan tunjuk sekali macam mana boleh dapat. Supaya nanti awak boleh buat lagi soalan macam ni, awak ingat lagi. Oh macam ni cara buat dia. Kena tengok dulu. Nombor tu makin besar ke makin kecil? Oh makin besar. So makin besar boleh jadi 3 pilihan. Tambah, darab ataupun kuasa 2. Try tambah dulu. Kita try yang senang lah. Jangan try yang susah dulu. Tambah tak boleh. Darab tak boleh. Kuasa 2 tak boleh. Tengok sekali lagi. Oh ini bukannya macam ni. Nombor dia nombor Fibonacci. Tapi nampak nombor Fibonacci pun tetap makin besar sebab dia menambah 2 pada nombor sebelumnya. Gitu. Okay, boleh tak? Okay, so salin sekejap. Tunjuk cara macam nak kira supaya nanti you all ingat macam mana nak buat. So saya akan ke bawahkan slow-slow.
Kita akan sambung buat latihan sekejap lagi. Macam mana nak jawab? Contoh kalau dalam bentuk, dalam bentuk. Soalan dia bentuk. Okay, seminit lagi saya rasa. Alright. Sudah ya. Nanti tak sempat tengok dekat recording, okay? Minit ke berapa ni nanti korang tengoklah sendiri. Sejam, minit yang ke sejam kot. Jam yang ke sejam. Alright. So itulah contoh dia. Okay, tapi saya nak bagi lagi satu contoh macam dia kata, bukan contoh, saya nak cakap seandainya awak lupa. Saya nak accept orang. Okay, sambung. Okay. So ayat yang awak yang kena buat, okay. Kalau kata dah tak ingat ayat yang tu tadi kan, tak nampak lagi, saya bagi nota sikit lah. Macam mana nak buat ayat dia? Ni dekat soalan kan, saya nak dekat nota. Nota. So cara tulis dia, warna biru lah. Okay, so set nombor bermula dengan, lepas tu tempat kosong dan kat sini lah, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, kuasa 2 ke, punca kuasa 2 ke, dengan berapa untuk mendapat nombor seterusnya ke berikutnya ke, bergantunglah, asalkan guna bahasa Melayu yang tepat lah. So set nombor bermula dengan siapa dan apa dia, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi apa. Boleh the number set started with apa dia and apa dia, tambah, tolak, darab, bahagi, tertambah lagi, bahagi kuasa 2 punca kuasa with apa, for getting the next number. The number set started with apa dia, and plus ke bla 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 bla, with apa dia, for getting the next number. Itulah. Biasanya, okay, saya cakap lah. Science dan maths, dia tak berat sangat lah daripada segi grammatical error. Kalau awak pandai, lagi bagus lah. Tapi kalau katalah tertulis ada S ke tak ada S, biasanya maths and science tak berat sangat lah untuk yang ambil DLP, okay? So jangan risau. Tapi waktu buat subjek English,
you have to write properly lah. Tak boleh lah write suka-suka hati you kan. Sebab it's get mark lah kat situ. You will getting mark lah kat situ. Okay? Okay, so itulah contoh ayat dia. Alright? Okay. So kita tengok pula balik soalan. Saya bagi masa untuk orang salin. Dah siap dah ni. Okay. So kita tengok soalan yang kedua pula. Okay, kena pasti dan perihalkan pola bagi set bentuk atau huruf yang berikut. Okay. So kita pun tengok. Mula-mula 4 segi. Segitiga, 4 segi, segitiga dan 4 segi. Dan kemungkinan ada lagi satu 4 segi kat sini. Dan kemungkinan ada segitiga lagi kat situ. So sebab itulah bila kita ada satu pola, kita boleh assume, kita boleh teka apa yang berlaku pada next dia tu. So dekat sini ayat dia akan cakap apa? Set, kita ambil ayat tadi Ayat tadi set pola bermula tu kan. Okay, so ini kita cakap set bentuk lah. Set bentuk bermula dengan segi 4, 2 segi 4 dan 1 segi 3 dan ditambah ataupun diulang. Diulang semula lah saya rasa. 2 segi 4 dan sebuah segi 3 dan diikuti dengan 2 segi 4 dan 1 segi 3 pada bentuk yang berikutnya. Faham tak? Maksudnya kita nak cakap pola tu berulang lah. So bermula dengan 2 segi 4 dan 1 segi 3 dan diikuti. Kita tak cakap lah tambah ke tolak darab bahagi sebab dia bukan nombor. Dan diikuti dengan 2 segi 4 dan 1 segi 3 pada bentuk berikutnya. Sebab tu itu saya cakap ada pola. Pola bukannya semestinya satu-satu je. Tambah segi 4, segi 3, segi 4, segi 3. Tak. Dia boleh jadi satu group and then repeated another group and another group. Tapi cara dia repeat tu, pola dia masih sama lagi. Dia tak berubah. Iaitu kalau yang ni, pola dia 2 segi 4 dan 1 segi 3. Gitu. Okay. So tengok B pula. A, B, C, X. A, B, C, X. X, A, B, C, X, X, X. Okay. So kat sini kita akan nampak. Pola dia A, B, C, 1X. A, B, C, 2X. A, B, C, 3X. So nampak tak? Sebenarnya pola dia yang pertama, dia repeat A, B, C tu. Dan X tu ditambah 1. Tambah setiap pusingan tu ditambah 1. Pusingan yang pertama 1X. ABC yang pertama ni. Pusingan yang kedua 2X. Dan pusingan yang ketiga 3X. So, kalau yang ini, tadi tahu dekat ayat dia kan? Okay, so kalau yang ini kita nak guna ayat tu, set huruf bermula dengan A, B, C dan diikuti dengan X. Hurufnya A, B, C ni. X. Dan pola ini pakai ayat kita tadi dengan dan diikuti dengan X. So ini baru permulaan je tau. Dan ditambah 1X pada ABC yang berikutnya. ABC berbanding sebelumnya. Kalau kita nak cakap, dia tak boleh tambah 1. Kalau tambah 1 maksudnya X1, X1, X1. So ABC bersambah 1X pada ABC. ABC beri, macam nak cakap ayat ditambah 1X berbanding berikutnya. Gitu. So mula dengan ABC dan ditutup oleh X kan? Bermula dengan ABC dan diikuti dengan X dan ditambah 1X berbanding berikutnya. So pola dia kita nampak dah ni. Pola dia ABC, X. ABC, X, X. ABC, X, X, X. So X tu makin lama makin tambah 1. Makin tambah 1. Tapi ABC tetap sama. Okay, boleh So itulah dia. Kalau contoh yang ni pula. Gambar yang ni. So yang pertama 1 daun. Lepas tu jadi 3 daun. Lepas tu jadi
3, 4, 5. 5 daun. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daun. So sini 1, sini 3, sini 5, sini 7, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So tengok, nombor tu makin menaik ke makin menurun. So kat sini kita nampak dia makin menaik. So menaik ada 3 pilihan saja. 4 lah termasuk nombor Fibonacci kan. So tambah, darab ataupun kuasa 2. So kita try dulu tambah. Ingat, try yang senang. So kalau nak cari dia punya tambah, kena buat tolak, kena terbalikkan. So 3 nak jadi 2, tolak 2. 5 nak jadi 3, tolak 2. 7 nak jadi 5, tolak 2. So cukuplah sampai sini 3 kali ataupun 4 kali awak tengok pola dia. Kalau dia ulang benda yang sama, maksudnya itulah pola dia. So pola dia adalah menambah 2. So guna ayat yang tadi, yang kita buat ni kan. So set daun bermula dengan 1 dan menambah dengan 3 daun untuk mendapatkan jumlah daun yang berikutnya. Gitu je. Bergantunglah kepada kesesuaian. Awak kena ubahlah sikit ayat saya ni supaya bersesuaian dengan apa yang soalan minta. Ni ayat general je saya bagi ni. Kalau bahasa Inggeris, the number of leaf get set started with 1 and then plus by 2 with the and plus with 2 for getting the next number. Gitu je. Pakai basic English je, tak payah nak beria-ria bombastik sangat. Bukan bombastik side eyes ya. Ni bombastik je. So tak payah beria-ria sangat. Pakai yang mudah-mudah je gitu. Okay, boleh tak sampai sini? Ada soalan tak? So saya bagi awak hadam sekejap. Siapa ada soalan boleh tanya sekarang. Sebelum saya teruskan ke jujukan. Kita ada lagi sejam. Jujukan. Ada sejam kan? Ni pun sebenarnya dah masuk dah jujukan sikit. Okay, boleh. Saya tak faham. Tadi mana chat tak nampak pula. Saya tak faham soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, awak kena tengok bentuk tu macam mana. Ini dia berulang dengan segi 2 pula dah. Segi 4. Mula-mula dia mula dengan segi 4. 2 segi 4 dan 1 segi 3. Lepas tu dia ulang lagi. 2 segi 4, 1 segi 3. Tapi yang ni dia tak buat habis lah. Sepatutnya memang kat sini ada 2 segi 4 dan 1 segi 3. Cukuplah 2 saja awak dah nampak pola. Maksudnya dia memang repeated benda yang sama. Tapi untuk nombor awak kena try 3 ataupun 4. Kalau bentuk tak ada masalah. Bentuk apa yang dibagi itulah. Kalau nombor pun sama jugalah. Kalau dia bagi 4 nombor awak kena try lah 4 nombor tu. Boleh tak Izrin? Boleh tak? Kita tengok betul-betul apa yang berlaku. Ni dah. Okay, kita try satu lagi. Okay, rajah di bawah menunjukkan susunan meja berbentuk trapezium yang dikelilingi kerusi, kenal pasti dan perihalkan pola bagi susunan meja berikut. Kerusi itu. Okay, so tengok. Bila ada meja 1, kerusi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kerusi ada 5. Bila ada meja 2, kerusi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kerusi. So kalau meja ada 3, kerusi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kerusi. So kat situ kita kena tahulah. Kita nak cerita pasal apa? Pasal kerusi ke pasal meja? Okay. So kat sini kita akan nak cerita pasal kerusi lah sebenarnya. Sebab meja tu ditambah satu-satu je kan. So kita nak cerita pasal kerusi. Susunan meja dan kerusi. So kat sini kita akan tengok. Okay, ini 5, ini 8, ini 11. Nombor tu makin menaik kan. Kita try buat tolak dulu. 8 tolak 5 dapat 3. So maksudnya kat sini dia tambah 3. So 8 nak pergi 11. 11 tolak 8 jadi 3 juga. So dia tambah 3. So kat sini kita dah nampak dah lah. Pola kerusi dia tu sebenarnya bertambah 3. So ambil balik ayat yang kita duk buat tadi ni.
Okey. Lepas tu kita olah guna kita punya soalan So, saya buka ayat kat sini. Okey. Set kerusi dan meja bermula dengan 5 kerusi dan ditambah dengan 3 untuk mendapatkan nombor yang seterusnya. Ataupun untuk mendapat bilangan kerusi untuk meja yang seterusnya. Gitu je ayat dia. Saya tulis dah sikit takut awak tak dapat. Okey. Tulis saya kat sini. Set kerusi. So saya padam ayat ni. Set kerusi bermula dengan 5 dan ditambah dengan 3 untuk mendapat bilangan kerusi pada meja berikutnya. Gitu je. Berubah je ayat sikit-sikit. Asalkan faham. Janganlah tulis merepek sangat. Korang Malaysia mesti dah pandai cakap bahasa Malaysia. Okay? Boleh Boleh Okay. Saya kira sampai 10. Kalau ada soalan boleh tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu, ayat tu wajib tulis ke? Ya, wajib tulis. Kalau dia tanya, apakah pola untuk situasi tu? Ataupun apakah pola untuk nombor ni? Tengok ayat dekat sini, ayat soalan tu tadi. Kena pasti dan perihalkan pola. Perihalkan tu maksudnya tulislah. Kena pasti, kena ambil tahulah apa benda. Perihalkan, kena tulis balik. Kita macam explain lah apa dia. Sebab tu saya bagi guideline ayat ni. Supaya awak macam tak tahu sangat nak tulis apa. Gitu ya. Saya nak hadam ayat bawah ni. Biarlah. Hadam tu. Nampak tak boleh nak back dah pula. Okay, tak apalah, biarlah. Okay, so itu pola. Yang pertama pola. Ingat, pola mesti dia ada susun atur dia. Dia teratur. Dia bukannya cacah marba. So ada berapa jenis pola Alia? Ada berapa jenis pola kita belajar hari ni? Alia. 3. Berapa jenis pola? 3. Yang pertama? Nombor Fibonacci. Yang kedua? Segitiga Pascal. Yang ketiga? Pola nombor. Pola nombor. Okay, thank you Alia. Okay, Izrin cerita kat saya dengan kawan-kawan awak, apa itu nombor Fibonacci? Macam mana nak tahu itu adalah pola yang berkaitan dengan nombor Fibonacci? Izrin. Nombor Fibonacci ialah hasil nombor 2 hasil tambah nombor 2 hasil nombor nombor hasil tambah nombor 2 dari nombor dua nombor, bukan nombor 2. Bukan nombor 2. Dua nombor sebelumnya. Dua nombor sebelumnya. Kalau tambah 2 lah. Tapi kalau tambah 2 nombor sebelumnya, benda yang lain lah. Tambah 2 dengan tambah 2 nombor sebelumnya tu benda berbeza. Okay, thank you Izrin. Okay, last kali saya nak tanya, tak nak last kali lah. Saya nak tanya, saya Dato' Akhilah. Macam mana pula dengan pola nombor yang biasa? Macam mana kita nak tahu? Nak buat macam mana? Saya Dato' Akhilah. Mula-mula tengok apa? Nombor. Tengok nombor tu. Lepas tu tengok je. Tengok dia naik nombor, berapa nombor.
Bukan tengok naik berapa nombor. Tengok dia nombor menaik ataupun menurun dulu. Itu benda yang pertama. Awak tak boleh terus tengok, oh ini naik ni. Naik berapa nombor. Tak boleh, awak tak tahu naik berapa nombor. So yang pertama kena tengok dulu. Naik berapa nombor. Dia menaik ke, dia menurun. Okey, lepas dah tahu dia menaik ke menurun, contohlah saya cakap nombor tu menaik. So apa kemungkinan yang berlaku dekat nombor tu? Sama ada dia, apa dia saya Dato' Akilah? Sama ada dia apa? Naik. Kalau contoh nombor tu menaik, so pola dia boleh jadi apa? Naik. Kalau nombor tu menaik, apa pola dia? Apa kemungkinan ataupun Menaik. Bukan tu jawapan dia, bukan tu jawapan dia. Kalau nombor tu menaik, saya dah sebut dah nombor ni menaik, awak tak payah sebut menaik lagi. Nombor tu menaik, so apa kemungkinan berlaku pada pola tu? Dia boleh jadi Nombor apa? besar. Naik dengan nombor besar tu samalah kakak. Kalau nombor tu nak besar macam mana? Operasi apa? Tambah darab kuasa 2. Ya, tu saya nak dengar. Tambah darab kuasa 2. So boleh jadi 3 kemungkinan ni. Tapi nak tahu kena buat apa? Boleh tahu terus ke? Tak. Kena buat apa? Try and error. Cuba. Maksudnya cuba. Cuba. Kalau tambah, kita try buat macam mana? Tolak nombor tu. Tengok dapat tak nombor yang belakang tu. Okay, thank you saya Dato' Akilah. Okay, saya nak tanya Darwish. Kalau nombor tu makin mengecil Darwish? Darwish? Mana budak ni? Tolak bahagi dengan kuasa 2. Ya, punca kuasa 2, bukan kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca kuasa. Tak kisahlah punca kuasa berapa pun. Yang tadi kuasa 2 pun tak kisah kuasa berapa. Tapi jarang-jarang berlaku. So macam mana nak tahu? Nak guna yang mana satu? Bahagi. Berarti dia cakap bahagi. Macam mana nak tahu nak guna tolak ke dah bahagi ke punca kuasa? Macam mana awak nak tahu nak guna mana satu? Nak buat apa saya cakap tadi? Sebab nombor menurun. Kena try dulu. Kalau awak tengok nombor tu menurun kan, boleh je jadi tolak, boleh je jadi bahagi. Macam mana nak tahu sama ada dia tolak ke bahagi ke punca kuasa? Kena try lah. Barulah kita tahu betul ke tak. Mana satu yang betul. Gitu. Okay, thank you Darwish. Ya, Okay, next saya tak. Azalia, soalan saya. Apa perkara yang paling penting dalam segitiga Pascal? Yang pola yang ketiga, segitiga Pascal lah. Pola yang kedua lah sebenarnya. Apa yang paling penting dalam segitiga Pascal? Dikelilingi oleh nombor 1. Dikelilingi nombor 1 dekat mana? Kiri. Dekat kiri, kanan dan atas. Ya, bawah tak terlibat Kiri, kanan dan atas sahaja. So macam cuba cerita sikit segitiga Pascal ni macam mana nak cari nombor dia? Dia tambah dengan nombor atas dia. 2 nombor atas tu akan tambah. Jadilah jawapan nombor bawah tu. Okay, thank you Azalia. Alright, so settle dah pola. Okay, so seterusnya, saya cakapkan tadi, 1.1 pola, 1.2 jujukan kan. So tadi saya cakap apa? Kalau jujukan ialah satu susunan nombor ataupun objek ke apa, mesti ada pola tertentu. So, jujukan. So nombor 1 ni pola kan. Okay, nombor 2. Jujukan. Senang ceritalah kita nak cakap kan. Kalau dia jujukan, mesti ada pola. Kalau dia cakap kan, nyatakan sama ada nombor pula dah. Nombor berikut ialah jujukan ataupun tidak.
So kau tengok, oh ada pola. Confirm dia jujukan. Tapi kalau nombor tu tak ada pola, awak tak nampak pun pola dia berapa. Try tambah darab bahagi semua tak boleh. Lepas tu nak try apa tu nombor Fibonacci pun tak boleh. Maksudnya tak ada pola kan. So confirm dia bukanlah satu jujukan. Faham? So biasanya dia akan cakap lah. Dia bagi nombor, dia suruh teka. Nyatakan sama ada nombor berikut ini jujukan ataupun bukan. So awak kena tulis lah. Jujukan. Kerana apa? Ambil balik ayat ni. Penting juga ayat ni. Kerana apa? Set nombor bermula dengan ni dan ditambah ke, didarab ke apa benda, dibahagi ke dengan berapa untuk mendapatkan nombor berikutnya. So maksudnya dia ada pola lah. Kalau tak ada pola, bukan jujukan kerana tiada pola bagi nombor berikut. Gitu je. Tapi kalau ada pola, panjang sikit lah ayat dia. Okay, boleh Ingat, kalau jujukan, wajib ada pola. Itu je lah. Untuk jujukan. Tak susah pun kan? Sebab dia berkait. Pola dan jujukan berkait. Okay. Alright. So kita try tengok soalan jujukan pula. So ini soalan jujukan. Okay. So tengok nombor 1. Okay, terangkan sama ada setiap yang berikut merupakan jujukan atau bukan. So untuk tahu dia jujukan ke bukan, kena buat apa Arisa? Macam nak tahu nombor tu pola jujukan ke bukan? Arisa? Arisa, macam mana nak tahu nombor tu jujukan ke bukan? Type lambat pula dia ni. Type lah cepat sikit. Kau tak boleh buka mic. Saya Datul, macam mana nak tahu nombor tu jujukan ke bukan? Cuba. Saya Datul? Cuba. Cuba. Okey, cuba tu untuk apa? Cuba tu untuk tahu apa? Saya Datul. Pola nombor. Pola nombor. Saya tanya sekarang, macam mana nak tahu nombor tu jujukan ke bukan? So nak tahu nombor tu jujukan ke bukan, kena tengok apa? Dia ada apa? Kalau jujukan dia ada apa? Dia ada apa? Saya Datul. Kalau dia satu jujukan, dia ada apa? Mesti ada apa saya cakap tadi? Susunan nombor. Susunan nombor tu Objek nama, mengikut pola tertentu. susunan nombor tu apa nama dia? Suatu susunan nombor. Objek Saya pun mengikut baca pola dulu. tertentu. Susunan tu apa sebenarnya? Yang awak dia sebut susunan. Susunan tu apa sebenarnya? Apa dia? Kalau nak tahu satu nombor tu jujukan ke bukan, ingat pola dengan jujukan dua benda yang berbeza. Jujukan tu dah susun atur dah. Dah tersiap dah susun. Kalau nak tahu satu nombor tu jujukan ke tak, dia kena ada apa? Jujukan tu mesti ada apa nak tahu? Dia ada apa? Nak tahu dia tu jujukan ke bukan? Dia mesti ada. Kalau jujukan mesti ada. Cepat saya tu ada apa? Mesti ada? Tak dengar? Kita belajar apa tadi? Baru je tadi kita belajar. Kita belajar apa tadi? Nak cari apa tadi? Pola nombor. Pola nombor. So kalau nombor itu jujukan, dia mesti ada apa? Okay, saya tukarlah. Safia. Oh, Safia.
Boleh buka mic tak Safia? Tak boleh awak type kat saya nak tahu. Kalau kita nak tahu nombor tu jujukan ke bukan, Ya, cikgu. boleh buka mic. Kalau nak tahu nombor tu jujukan ataupun bukan, dia mesti ada apa? Kalau nombor tu jujukan. Dia kena... sekejap cikgu. Ulang soalan? Okey, contoh saya bagi 2 nombor kan. Nombor yang pertama, nombor yang kedua. Macam mana kita nak tentukan sama ada nombor pertama ke nombor kedua ni adalah jujukan? Dia mesti mengikut pola susunan nombor. Maksudnya dia kena ada apa? Kena Ah. ada? Awak baru je sebut perkataan tu. Dia mesti kena ada? Pola. Ya, mesti ada pola. Sebab itulah penting kita nak cari pola tu. Sebab kalau dia tak ada pola, maksudnya dia bukan jujukan. Kalau dia ada pola, maksudnya dia jujukan. Jujukan ni satu nombor penuh. Pola tu kita duk cari tadi. Pola dia berapa? Pola berapa? Jujukan tu satu nombor. Lepas tu pola dia berapa? Pola dia berapa? Gitu. Faham Ada soalan tak? Okay. Boleh Okay. So sekarang saya nak cuba suruh awak buatlah sendiri. Sebab tadi saya dah ajar pola kan. Jujukan ni senang je. Kena bagi tahu jujukan ke tak. Lepas tu pakai balik ayat pola tu tadi. Kenapa? Kenapa dia jujukan? Kenapa dia bukan jujukan? Gitu. Okay. So sekarang buat. Saya tegakkan screen supaya nampak banyak sikit. Okay. So sekarang buat practice formative 1.2. Siapa yang ada buku boleh buka terus muka surat 5. Tolong buat soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Ini latihan dalam kelas. Kita dah belajar sejam setengah dah kan? 1, 2, 3 dan 4. Buat semua 1, 2, 3, 4 tu. Okay, boleh mula sekarang. Ada soalan? Tolong tanya. Okay? Nombor 1 sampai 4. Damia. Ada ke Damia ni? Sama.
Cuba buat sendiri. Siapa yang dah ada buku tu, lepas dah buat tu bolehlah tengok jawapan kat belakang tu. Jawapan tu bukan untuk ditiru ya, untuk disemak. Cikgu, Ada soalan tak? Ya? hantar ke? Nak hantar, saya nak tengok. Okey. Alright. Buat elok-elok Kalau tak faham tanya. Sorry. Nampak tak sekarang? Mati pula. Sekejap saya share screen balik. Sekarang kalau dah mati ni dia terpadam sekejap. Saya try share. Takut benda macam apa dah aku ni. Saya share screen balik Cikgu, nombor 1C tu nak kena lukis ke? Tak payah. Okey.
Okay, I'm back. Cikgu, boleh tak saya tulis jawapan dalam English? Boleh, boleh. No issue. Boleh je. No. Siapa dah siap angkat tangan eh? Nombor 2 tu kena tulis ayat ke? Kena pasti ya, kena tulis. Ayat tulis, penuhkan pun kena juga. Ada perkataan perihalkan maksudnya tulis ayat. Buat soalan ni memang makan masa sikit tau. Sebab korang nak cari dia punya apa tu, pola dia berapa. Ni sama je macam sekolah rendah waktu darjah 6 you all belajar. Cuma darjah 6 tak ada ayat, ni baru ada ayat. Cikgu nombor 4 tu macam mana? Kena pasti dan perihalkan pola bagi setiap jujukan berikut, seterusnya lanjutkan 3 nombor. Sama je macam yang atas tu. Dengan yang nombor 2. Nombor 1, nombor 2 tu sama je. Nombor 3 je lain, segitiga Pascal. Nombor 4 sama je. Awak kena cari dulu. Apa dia punya, apa tu namanya, pola dia dulu. Try yang depan tu. Ada 4 nombor kan? Try 2 pola dulu. Dia akan pakai pola yang sama je. So baru dah tahu
nombor seterusnya dalam 3 kotak belakang tu berapa? Faham tak? Kena try dulu tahu Arisa. Saya nak tanya, Arisa dengan siapa yang nama dia ni? Arisa dengan Alia Kaisara ni kawan ke? Ke adik-beradik ke? Ke tak ada kaitan pun? Oh Arisa, kawan ke? Ke adik-beradik? Oh sepupu. Okey okey. Sebab dia pergi WhatsApp korang kan? Macam berkait. Tu saya macam korang rapat Together lah. BFF gitu. Okay. PP pun pakai sama. Okay, buat ya. Kejap lagi pukul 10.20 saya akan bagi sikit-sikit jawapan There's homework terus ni. Homework. Kita dah buat 1, 2, 3, 4. Lima, practice 1.2 1 sampai 6. So korang dah buat sampai 4 kan? So tambah lagi 2 je. You Rabu berapa yang benar Rabu? You did 5, 6, 7. 2, 7, 2. 4 minit lagi.
Cikgu terpadam, cikgu. Oh, sorry. Nampak tak? Nampak? Masih. Hmm. Yang mana tak beli lagi kan buku ni kan? Dekat Shopee je murah. Kalau beli kat ni kedai 19 kan. Dekat Shopee 13. Shipping RM3-4 lah. Dekat-dekat 19 juga. Tapi tak payah keluar rumah. Saya ingat pula. Okay, 2 minit lagi. Okay. Saya nak tanya sikit. Okay, Adam dah sampai soalan nombor berapa? Adam Farish. Dah sampai soalan nombor berapa? 4. 4. 4A, B, C, D? 4 B, C. B, C, okay. Adelia? Adelia? 3. 3A, B, C, D. Oh, 3 lah. 3 tak ada A, B, C, D. Okay. Alia? 3. 3 juga. Arisa? Arisa nombor apa, Arisa? Tak jawab pula Arisa ni. Azalia nombor berapa, Azalia? 4C tapi nombor 1 3. saya 3 juga. Damia? Damia nombor berapa? Darwish nombor berapa, Darwish? 2C. Sorry, berapa? 2C. 2C, okay. Oh. Izul? Nombor 3. 3. Hazrik? Siap cikgu, semua. Hazika? Nombor 4 sikit je lagi. Mudah. Orang yang bergaduh pula duduk sebelah-sebelah. Ishraf? 4D. 4D. Nurul Batrisha?
Nombor 3. 3. Putri? Nombor 3. Rudaini? 3. Safia? 3. Saidatul Akilah? 2B. 2B. Okey, tak apa. Selagi masa siapkanlah. Siapa yang dah siap tadi? Hazrik. Hazrik ada buku tak Hazrik? Tak ada. Dah, tak apa. Hantar jawapan kat saya nak semak. Ada belum siap cikgu. Okey, cuba buat dulu. Hazikah ada Fiyah. Belum siap. Hazrik dah siap belum? Masih start nombor 1. Dah siap saya cikgu. Ajar dia tu. Baik cikgu. Hazrik, awak orang mana? Sarawak. Oh, Sarawak. Ingat ke Sabah. Ajar dia tu buat. Jangan bergaduh pula. Okay, dah gitu 7 minit je tinggal kelas kita. Siapkan So nanti homework tinggal sikit lah nak siap. Yang dah siap boleh hantar. Cikgu, saya tak faham cara nak buat nombor 1. Okey. Nombor 1 ni awak kena tengok dulu. Dia ada pola ke tak ada pola? Macam mana nak cari pola Izrin? Bangsat. Mula-mula tengok apa? Tengok dia menaik ataupun menurun. So A tu menaik ke menurun? Menaik. Menaik. Menaik kan? So kalau menaik boleh jadi apa? Tambah. Darab dengan Darab. kuasa 2. So boleh jadi 3 tu kan? So macam mana kita nak uji sama ada dia tambah, darab atau kuasa 2? Kita patah balik. So 10 ni kan? So try buat. 10 tolak 5 jadi 5. 5. So tolak 10 jadi 30. So sama tak pola dia? Tak sama. Satu tu tambah 5, satu tu tambah 30. So kalau dah salah kat situ, cuba buat bahagi pula. So 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. 2. 40 bahagi 10? 4. 4. 240 bahagi 40? 6. 6. Okey, lagi? 1920 bahagi 240? 8. 8 kan? So kat sini kita tahu, nampak tak? Nombor dia tu tak sama tapi dia ada pola tak? Nampak nombor dia 2 bahagi 2 darab 2 lah kalau kita terbalikkan kan. So ini darab 2. Lepas tu sini darab 4, darab 6, darab 8. So sebenarnya dia darab dengan biasa, dengan berapa? Darab dengan gandaan berapa? Gandaan. Tahu tak nombor gandaan 2 tu apa Izrin? Tak. Nombor gandaan 2 tu maksudnya dia bertambah. 2, 2, 2, 2, 2. Berganda 2 lah. Berganda tu apa? Maksudnya makin bertambah lah. So kita mula dengan 2, lepas tu pergi 4, pergi 6, pergi 8, pergi 10, pergi 12. So dia adalah satu pola. Sebab apa? Dia adalah satu pola. Dia adalah satu jujukan kerana pola nombor bagi nombor berikut ialah mendarab gandaan 2 untuk mendapat nombor berikutnya. Faham tak Izrin? Faham. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu dah siap kerja yang cikgu suruh buat dalam kelas. Okey, nanti boleh sambung buat yang kat bawah tu. Ada dalam grup WhatsApp. Okay, ada pola. Ingat jujukan mesti ada pola. Okay, boleh CP2 saya terima. Selepas mendapat bilangannya tu, tukar untuk mendapatkan nombor seterusnya. Hazrik ni, saya rasa ni. Siapa yang hantar jawapan ya? Hazrik Siapa? Saya cikgu. Siapa tu saya? Ishraf Yap.
Okey. Nombor ayat yang belakang tu ubah sikit. Selepas A untuk mendapat nombor berikutnya. Bukan kerana tidak mengikut pola tertentu. Okey, boleh? Set nombor bermula dengan 1 dan ditambah dengan 2, 3, 4 dan 5 dan 6 selepas mendapat bilangan untuk mendapat nombor seterusnya. Untuk mendapat nombor seterusnya. Set nombor bermula dengan 8 dan ditambah dengan 5, A, B, untuk anda bermula dengan nombor bermula dengan 76 dan ditolak dengan 4. Okey. Bahagi dengan 2. Okey, betul. Okey, betul. Tiga, 1, 4, 10. Dapat no 10 dengan 10 dalam nombor Pascal tu. Ishraf, apa awak punya jawapan A ni? 4A, saya tak faham. Set nombor bermula dengan 5 dan ditolak dengan 10. Selepasnya ditambah dengan 10 selepas mendapatkan bilangan. Kurang tepat. Dia sebenarnya darab dengan negatif 1. Ubahkan nanti jawapan dia. Darab dengan negatif 1. Untuk mendapatkan nombor berikutnya. Kemudian ditambah 11 untuk dapat bilangan seterusnya. Okey, betul. Tunjukkan set nombor bermula dengan 56 dan ditolak dengan 6 selepas. Tukar ayat selepas mendapat bilangan ni untuk mendapat. Saya rasa saya tulis untuk mendapat tadi. Tengok sikit ayat saya. Pada berikutnya. Mendapat bilangan. Kalau tulis bilangan tulis berikutnya. Okey. Bilangan je macam tergantung ayat dia. Tolak dengan 6 selepas mendapat bilangan untuk mendapat bilangan seterusnya. Alright, betul. Ayat je kurang kemas lagi. Yang lain jawapan tu betul lah. Okey, so nampaknya dah pukul 10.30. Siapa yang hantar jawapan kat saya ni? Azri. Ada nama kat situ. Lagi saya check Lagi saya check Azri Kalau ada komen saya bagi tahu. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu.